Bila saya datang untuk check up, yang panjang tinggi 170 lebih 180. Rasa sangat tired, sini sakit dan tak boleh tengok baik-baik. Andai perpisahan ini bisa membunuh wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. merenung jauh, melihat jalan berliku, terasa seduh, melihat awan kelabu. Seribu soalan datang menerpaku, tanpa sedar linangan mataku. Merasa hilang, tiada arah tujuan, kosong kehidupan, tiada yang pedulikan. Kenapa, mengapa tidak ku temu jawaban, tanpa sedar azan diserukan. Tersentak kesedaran, segala perbuatan lalai aku ulang, silap demi kesilapan. Hinanya ku rasakan, ku malu padamu Tuhan, karena kau tidak pernah ku pandang. Ampuniku Tuhan, masih kau menghiraukan, walau dosa seluas setebar di lautan. Kau maha pengampun, pengasih dan penyayang. Hidayahmu tetap takkan aku dibiarkan keseorangan. Keseorangan. Tersentak kesadaran, segala perbuatan lalai aku ulang, silap demi kesilapan. Hinanya ku rasakan, ku malu padamu. Itu dia Fanzi Ruji dengan lagu Keseorangan membuka tirai wanita hari ini 30 Julai 2020 hari Khamis. Selamat Hari Arafah kami ucapkan kepada anda yang sedang berpuasa pada hari ini. Semoga amal ibadah anda diterima Allah. Dan hari ini anda ditemankan saya Hawa dan juga si cantik manis Uyaina. Baik, bercakap tentang Hari Arafah, bermakna hari ini adalah 9 Zulhijjah 1441 Hijriah, bermakna esok seluruh
seluruh umat Islam akan menyambut Hari Raya Korban ataupun Hari Raya Aidiladha. Apa yang pasti, mesti ramai dekat rumah sekarang ni tengah membuat persiapan untuk pulang ke kampung halaman. Kami doakan keselamatan dan juga kesejahteraan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi. Apa yang paling penting, kena periksa dulu kenderaan sebelum memulakan perjalanan. Lepas tu, jangan lupa pergi ke mana-mana, tetap kena memakai pelitup muka sebab kita masih lagi dalam usaha untuk memerangi COVID-19. Siapa yang mandu pada hari ini, pandu dengan cermat, biar lambat asal selamat. Macam-macam yang kita nak kongsikan pada hari ini. Tapi sebelum itu, Uyaina, hari ini apa yang kita nak bincangkan? Sebenarnya hari ini kami ada satu topik menarik yang akan dikongsikan bersama dengan anda, bersama juga beberapa orang tetamu yang cukup istimewa di studio Wanita hari ini. Topik yang akan kita bincangkan pada hari ini berkait rapat dengan isu kesihatan. Kalau nak tahu apa, kena pastikan anda setia bersama dengan kami selama 1 jam ni, sebab apa yang pasti, topik pada hari ini pastinya dapat memberi input yang berguna kepada anda semua yang sedang menonton Wanita hari ini. Dan pastinya kepada anda yang tak sabar nak sambut Hari Raya Aidiladha pada hari esok, pastikan macam Uyana cakapkan tadi, ikut SOP walau di mana pun anda berada, sebab kita tak naklah COVID-19 ini kes bertambah dan bertambah. Kita nak kurangkan dan insya-Allah rutin kita akan seperti biasa. Baiklah, Hawa, sebelum kami kongsikan apakah topik yang akan kita bincangkan pada hari ini, kita nak bersama dengan Iqbar Hakim yang merupakan pengarah pemasaran Dinas Skincare dalam JMTV. Silakan Iqbar. Assalamualaikum dan selamat tengah hari kepada penonton Wanita hari ini. Okey, hari ini Iqbar nak bagi tahu anda semua yang mana kita ada promosi Hari Raya Sempena Hari Raya Korban. So hari ini mesti ramai dari semalam lagi yang balik kampung. Selamat memandulah dengan cermat. Jangan lupa kalau mengantuk berhenti dulu, jangan teruskan perjalanan. Okey, hari ini kita ada Dinas Gold, iaitu set 5 dalam 1 yang mana kesannya lebih berganda daripada set yang asal lah, yang mana semua penonton tahu kita ada 2 set, iaitu set yang lama dan Dinas Gold ini ialah set yang baru. Jadi hari ini set Dinas Gold ini harga asalnya adalah RM120. So hari ini kita nak bagi RM100 sahaja, free gift whitening scrub yang mana berharga RM35 untuk 100 orang pembeli yang terawal sahaja. Jadi kepada penonton di luar sana yang mana nak dapatkan set Dinas Gold, orang cakap promosi sempena Hari Raya Korban ni, anda boleh kontak nombor yang tertera di kaca TV sekarang. Whitening scrub ni RM35. Set Dinas Gold pula RM120. Kalau kita total jadi RM155. Hari ini kita nak bagi RM100 sahaja. Whitening scrub ini boleh digunakan untuk menghilangkan kesan-kesan jeragat dan orang cakap mengecilkan pori-pori muka. Jadi kepada penonton di luar sana, kontak nombor ataupun hubungi nombor yang tertera di kaca TV sekarang sebelum 100 orang terawal itu dah penuh. Jadi kontak ataupun hubungi nombor yang tertera di kaca TV sekarang. Hebat Dinas! Terima kasih Iqbar Hakim dari Dinas Skincare. Dan Uyaina, hari ini topik kita yang tadi Uyaina dah cakap berkaitan dengan penyakit. Dan pada hari ini kita akan bincangkan mengenai risiko penyakit darah tinggi. Dan mungkin ramai dalam kalangan kita yang nak tahu apa sebenarnya punca-punca dia. Orang kata darah tinggi ni tak ada simptom, tapi macam mana nak tahu kita cenderung ke arah penyakit darah tinggi tu? Betul. Dan lebih penting lagi kita nak ketahui golongan mana yang mudah untuk mendapatkan penyakit ini. Apakah antara punca-punca yang menyebabkan seseorang itu menghidapi penyakit darah tinggi? Dan pastinya kita nak mengetahui juga bagaimanakah caranya untuk mengatasi masalah ini. Semuanya akan kita bincangkan sebentar sahaja lagi bersama tetamu istimewa di studio Wanita hari ini.
kepada anda. Kalau ada sebarang soalan yang nak diajukan kepada tetamu kami di studio ataupun sekadar nak berkongsi pengalaman anda, boleh terus ke laman Facebook Wanita Hari Ini TV3 dan tinggalkannya di ruangan komen di bawah. Kami akan bacakan sebentar saja lagi, tapi sekarang kita nak berehat dulu seketika. Kembali selepas ini. Wanita hari ini. Hipertensi atau tekanan darah tinggi ialah penyakit senyap yang boleh membawa kepada komplikasi dan juga kematian jika tidak dirawat. Ia lazimnya tidak menunjukkan gejala yang jelas. Klinik perubatan di Pusat Perubatan Universiti Malaya PPUM beroperasi setiap hari mengikut disiplin masing-masing. Dan kalau kita lihat suasana pada hari ini, cukup sibuk kerana hari ini ialah klinik hipertensi. Dan saya akan bertemu dengan beberapa pesakit untuk mereka berkongsi pengalaman mereka. Yao Choi Peng hadir untuk temu janji dengan doktor pakar yang dijalankan setiap 6 bulan. Berusia 74 tahun, dia hanya mengesan masalah tekanan darah tinggi ketika melakukan pemeriksaan untuk masalah kesihatannya yang lain 20 tahun lalu. Kesihatan saya tak baik. Saya ada diabetes, hypertension, and sekarang kidney reading pun tak baik. So eyesight pun tak baik, hearing pun tak baik. Banyak masalah. First kena diabetes. Lepas itu high blood pressure. Yang panjang tinggi 17 lebih 180. Bila saya datang untuk check up, tapi saya tak rasa apa, doktor prescribe medicine. Sekarang sudah turun, tapi jika turun sangat, dia pun tak rasa baik. Macam mana rasa? Rasa sangat tired, sini sakit dan tak boleh tengok baik-baik. Hi, good morning, William. Come have a seat. Good morning, doctor. Good morning. How are you today? I'm okay. That's good to hear that. Yes. Any problem before I start? Now my blood pressure is getting better, Yep, but sometimes too low, I think. I see. Meskipun menjaga pemakanan dengan teliti, Yao tetap mengalami pelbagai masalah kesihatan termasuk hipertensi akibat faktor genetik. Ramai dalam kalangan keluarganya juga menghadapi masalah sama. Makan kena jaga. Tak boleh makan gula, tak boleh makan banyak yang salty. Family support okey. Dia orang tahu saya bukan sangat sihat, so tolong saya. Jangan makan, jaga-jaga, jangan makan ini, jangan makan itu. Mesti selalu pergi check up, mesti ikut doktor arahan dan makan ubat. Itu yang sangat mustahil. Mesti jumpa doktor, doktor yang boleh tolong. Kita sendiri tak boleh buat apa. So kita lihat doktor punya nasihat. Biarpun berhadapan dengan masalah kesihatan dan banyak bergantung kepada ubat-ubatan, Yao tetap gigih meneruskan aktiviti harian yang digemarinya seperti memasak. Dia juga mampu berdikari dan memandu dengan sendiri. Bagi Yao, kehidupan perlu diteruskan walaupun cabaran datang melanda. Mencegah lebih baik dari merawat, dan orang kata jangan dah terhantuk baru nak terengadah. Dan topik yang akan kita bincangkan pada hari ini adalah risiko penyakit darah tinggi. Semoga dapat memberi info yang berguna kepada anda semua, bukan sahaja kepada mereka yang sedang menghidapi penyakit ini, kepada seluruh warga Malaysia supaya lebih menjaga kesihatan diri. InsyaAllah terus setia bersama kami kerana bersama kita di studio pada hari ini untuk membincangkan topik risiko penyakit darah tinggi. Bersama kita
kita di studio ialah Profesor Madya Dr. Maisarah Jalalun Muhalli, iaitu pakar perunding perubatan dan nefrologi dari PPUM. Apa khabar, Doktor? Baik. Sihat? Terima kasih kerana menjemput hari ini. Terima kasih kerana bersama kami. Betul. Dan kita juga ada Achong di studio. Apa khabar, Achong? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Sekarang okey Achong ya? Okey. Alhamdulillah seronok tengok Achong dah kembali bersama dengan kami. Nyanyi sekarang? Jangan begitu. Okey, baik Achong, Prof, sebagai permulaannya, sebagai mukadimahnya, mungkin kita boleh mulakan dengan Prof terlebih dahulu untuk berkongsi dengan semua yang sedang menonton sekarang ini bila kita bercakap tentang darah tinggi ataupun hypertension. Apa sebenarnya faktor-faktor ataupun punca-punca yang menyebabkan seseorang itu boleh menghidapi penyakit ini? Faktor-faktor seseorang itu boleh menghidapi penyakit darah tinggi ini, dia kadang-kadang kita tak berapa spesifik kan. Sometimes patient datang ke hospital tiba-tiba cakap ada darah tinggi dan kita pun tak tahu kenapa kita ada darah tinggi. So faktor yang jelas adalah berat badan, obesity, overweight, cara pemakanan kita, faktor keluarga, sejarah keluarga. Sekiranya seseorang itu ada sejarah keluarga, adalah disarankan membuat pemeriksaan kesihatan setahun sekali ataupun 6 bulan sekali. Sebab kita ada sejarah keluarga. So, risiko untuk dapat darah tinggi itu ada. Selain pada itu, merokok, pemakanan yang telah dicakapkan tadi, itu yang terutamanya. Selain pada itu, penyakit-penyakit kronik yang lain macam kencing manis, high kolesterol, sakit jantung, buah pinggang, semua ada berkaitan rapat dengan darah tinggi. Maksudnya gaya hidup pun memainkan peranan yang penting. Ya, saya. Dan seperti yang doktor cakapkan tadi, tak ada simptom-simptom yang jelas. Tak ada yang simptom yang spesifik. Achong difahamkan baru saja dimasukkan ward Mei hari itu. Masa kita pertengahan PKP itulah. Dan awal-awalnya simptom macam mana? Disebabkan sakit kepala ke? Macam mana boleh kongsikan pengalamannya? Macam doktor cakap tadi daripada family kan. Mak saya pun ada darah tinggi. Tapi daripada saya kecil sampai dia besar, sampai dah besar ni, tak pernahlah nampak dia orang kata stroke ke apa. Alhamdulillah lah, saya doakan mak saya sihat lah. Itu yang saya pun tak tahu sebenarnya saya ada darah tinggi. So awal-awal masa nak kena tu, mula-mula ditangkap lidah. So kita tak tahu, mungkin saya sendirilah, saya rasa macam mungkin malam tadi aku minum air panas ke apa, so macam lidah melepuh kan. Dia rasa macam melecur. Rasa macam melecur. So macam 1 hari 2 hari tu tak selesa lidah. Asal macam tak sedap je. Lepas tu kebetulan masa tu puasa. Puasa kan. So bila pergi kat rumah mak, kita orang buka puasa kat situ. Buka minum air, dia meleleh. Jadi pelik. Macam deria hilang. Macam kita tak tahu sebenarnya muka dah sengit sikit. Kita tak perasan. So bila buka tu kita minum air, apa pasal tumpah kita lap. Tengok cawan tu, cawan kaca, tak mungkin cawan ni bengkok ke pecah ke apa kan. Tengok okey. Minum lagi, letak pelan-pelan tuang, dia meleleh lagi. Apa hal ni? Dah risau dah. Duduk kejap, tengok TV. Buka puasa pun makan sikit je. Lepas tu orang rumah dengan mak, sikit je buka. Itulah. Kita tak berani nak cakap kan. Duduk diam, belum fikir kan. Hal lah. Tengok cermin kan. Tengok macam okey. Tapi bila kita lama-lama, ada yang tak kena muka ni. Ada yang macam, ada saya belah kiri. Dia tangkap belah kiri. So, dah malam tu baru saya cakap dengan rumah. Yang tengok I punya muka ada tak okey tak? Ada yang lain? Ada nampak muka orang lain tak? Bukan nampak muka orang lain. Ada yang tak kena. Salahnya tu. So bila dia tengok, yang you punya muka belah sini ada sengit sikit. Alamak, cakap kan. Saya sebenarnya ni memang nak pergi klinik, nak pergi hospital. Hospital lagi dah tak pernah masuk. Dah 47 tahun ni, saya tak pernah masuk hospital. Buat check-up biasa pun? Pun jarang. Kalau kita pergi show-show ke apa, ada expo-expo, ada yang cek darah tu kan. Macam cek darah kan. So kita pergi lah. Barulah buat ya? Baru buat. Diorang cek ni semua. Bang, darah naik ni. Ya ke? Mungkin ni kita kuat ke sana, ke sini, ke sana, ke sini kan. Panas kan. So macam tak nak terima yang kita ni ada darah tinggi, tak tahu kan. So bila wife ajak pergi klinik, muka dah lain sikit, pergi cek. Sebelum tu, doktor yang cek saya tu, dia tengok, dia kata ni adalah belfasi. Kalau untuk muka, dia tengok muka saya, ni belfasi. Lepas tu doktor tanya, ni yang doktor kat klinik, abang ada darah tinggi ke? Tak tahulah.
So dia check. Bila dia check, saya punya BP 200. 200, dia terus, abang kena pergi klinik sekarang juga. So masa tengah puasa saya cakap, doktor kalau pergi lepas buka boleh? Tak boleh, sekarang kena pergi. Maknanya sangat-sangat berbahaya. Sebab dia kata dah 200 bang. Dia cakap, ni anytime abang boleh collab ni. So saya, boleh collab? Okeylah, pergi masuk hospital. So bila masuk hospital, kita ni tak pernah masuk hospital. Masuk ward emergency pula, duduk. Dah pasang semua tu, tit. 280. Lagi tinggi. Campur takut. Sebab tak pernah masuk hospital kan. So bila tengok 280, Allah. Dah duduk badan kat situ, ni reda je lah ni. Dah lah kita tak pernah masuk hospital kan. Betul. Reda je lah. Apa dia nak buat ni, saya reda je lah. Bermakna untuk Achong sendiri, salah silah keluarga memang ada. Lepas tu simptom dia sebelah dah jadi lain dan kemudian terus dimasukkan dikejarkan ke hospital. Doktor, mungkin lain orang akan mengalami rasa ataupun pengalaman yang berbeza seperti yang dikongsikan oleh Achong tadi. Tetapi saya tertarik bila Achong kongsikan pada usia 47 tahun ini baru didiagnos dengan darah tinggi. Jadi doktor, mungkin doktor boleh kongsikan seawal usia berapa penyakit ini boleh menyerang dan adakah ianya dikatakan penyakit orang-orang yang 40-an ke atas sahaja? Mungkin doktor terangkan. Penyakit darah tinggi ini sebenarnya tak mengenal usia. Pendek katalah. Sebenarnya dari umur 18 tahun ke atas kita definisikan dewasa kan. Sekiranya kita mempunyai sejarah keluarga, merokok, berat badan, obesiti, hendaklah kita rajin-rajin buat check up tu. Bila blood pressure tu more than 140/90 tu dah boleh dikategorikan sebagai mengidap penyakit darah tinggi. Tetapi sekiranya kita mendapat darah tinggi pada usia yang muda, kita kena selidik balik sebab-sebab lain yang menyebabkan darah tinggi. Sebab pada usia muda, kebiasaannya masalah-masalah lain seperti masalah hormon, masalah buah pinggang ataupun masalah jantung boleh menjadi penyebab kepada darah tinggi. Lain dengan apabila kita sudah berusia, penyakit darah tinggi itu sendiri ada dengan tersendiri tanpa ada kaitan dengan lain dengan penyakit-penyakit hormon, buah pinggang, urat sempit di buah pinggang, salur darah sempit di urat pinggang, yang itu kebiasaannya pada peringkat umur yang lebih tua. Baik. Maaf saya mencelah. Saya ada satu lagi soalan kepada doktor. Berkait rapat dengan penyakit darah tinggi ini yang menyerang golongannya lebih muda. Doktor katakan tadi perlu revise balik. Tengok semula apakah yang menyebabkan seseorang itu menghidapi penyakit darah tinggi ini. Adakah ini juga disebabkan oleh pengambilan suplemen ataupun produk-produk yang dikatakan dapat membantu untuk mencantikkan diri, untuk kesihatan wajah dan kesihatan tubuh badan? Adakah produk-produk ini juga sebenarnya, suplemen-suplemen ini, memberi kesan kepada kesihatan diri seseorang, doktor? Beberapa jenis ubat seperti steroid, kalau pernah dengar, prednisolon, steroid, selain pada itu pil perancang, ubat tahan sakit, suntikan untuk menaikkan darah merah, itu adalah di antara ubat-ubat yang boleh menyebabkan seseorang itu ada darah tinggi. Tidak dinafikan ubat-ubat ini diperlukan di dalam perubatan disebabkan penyakit-penyakit lain yang perlukan ubat yang saya maksudkan tadi. Tetapi bila pesakit itu kita dah start dengan ubat ni, kita monitor dia supaya dia tidak seperti orang makan prednisolon ataupun steroid. Itu penting untuk merawat certain penyakit, especially penyakit buah pinggang juga. Kita akan follow up, make sure dia tak ada komplikasi dengan ubat-ubatan itu, termasuklah darah tinggi. Tetapi kalau kita ambil over the counter, tak ada siapa yang nak monitor kan? Kita ambil ubat tersebut dan kita pun tak tahu kita ada darah tinggi. Cek-cek darah tinggi 280, 240. So itu menyebabkan kita tak tahu berapa lama kejadian darah tinggi itu dah bermula. Itu menyebabkan ada target-target organ damage yang lain disebabkan oleh darah tinggi ni. Termasuklah stroke terutamanya, jantung, buah pinggang. Sebab itulah kebanyakan ubat-ubat yang dibeli itu cakap rujuk dengan doktor dulu sebelum ambil ubat itu. Macam-macam lagi yang kita ingin tanyakan kepada doktor dan juga Achong. Dan sebenarnya ada juga soalan-soalan daripada Facebook yang akan kami bacakan selepas kita kembali selepas ini. Kita berehat seketika. Wanita hari ini.
Bertemu kembali di Wanita hari ini dan kita nak teruskan perbincangan mengenai risiko penyakit darah tinggi, dan tadi kita dah janjikan untuk tanyakan kepada tetamu-tetamu di studio soalan daripada Facebook. Okey, doktor, ini ada soalan daripada Dimasha. Dia kata, doktor, nak tanya apakah risiko wanita mengandung yang menghadapi pre-eclampsia? Boleh ke melahirkan secara normal? Dan adakah ubat-ubat darah tinggi labetalol dan metadolpa mempengaruhi baby dalam kandungan? Ini soalan betul saintifik betul soalan dia. Okey. So, yang utamanya kita kena tahu apa tu preeclampsia. Semasa mengandung, risiko untuk mendapat darah tinggi itu adalah lebih tinggi daripada golongan biasa, terutamanya yang sudah ada penyakit darah tinggi. Sekiranya darah tinggi itu lagi naik yang menyebabkan ada masalah lain, kita panggil preeclampsia, bermakna kandung kita, cara untuk rawat masalah ini adalah dengan melahirkan bayi tersebut. Ini more towards the gynae questions lah. Biasa mereka akan induce ataupun dengan caesarean. Kalau induce masih boleh bersalin normal. Tapi kalau ini emergency, katalah tekanan darah tu tak boleh nak dikontrol, terlalu tinggi, dan kena buat decision secepat mungkin untuk melahirkan anak tersebut. Sebab cara rawatannya adalah dengan melahirkan baby. Tapi sekiranya tekanan darah tu dapat dikawal dan kita boleh tunggu bagi masa dan boleh induce dan boleh bersalin dengan normal. Ubat yang dimentionkan tadi, metadolpa dengan labetalol adalah ubat yang paling selamat kita gunakan untuk ibu-ibu mengandung. Sebab memang tak dinafikan banyak ubat-ubatan, tak banyak ada kajian sebab susah kan nak buat kajian dalam ibu mengandung. Sebab kita pun tak tahu risiko. Side effect semua tu. Tapi ubat ni memang dah lama digunakan. Memang ubat yang utama kita gunakan untuk ibu-ibu mengandung yang ada masalah tekanan darah tinggi. Especially yang terlalu membahayalah sebab kita kena maintain tekanan darah berada di kalangan yang normal, di kalangan ibu mengandung supaya tidak membahayakan kandungan dan juga ibu. Maksudnya penggunaan kedua-dua ubat yang ditanyakan tadi selamat. Bagus sebenarnya soalan daripada kawan-kawan kita di Facebook ni berkenaan dengan penyakit darah tinggi untuk orang yang mengandung. Okey, ini kepada Achong. Okey Achong, selepas dah diagnose dengan darah tinggi, kemudian dah dimasukkan ke hospital, selepas daripada itu, susulan daripada pertama kali mengetahui penyakit ni, apa tindakan Achong? Adakah yang memberi kesan kepada perubahan dari segi lifestyle, gaya hidup Achong? Pemakanan, lebih exercise ataupun kurangkan bekerja ataupun macam mana? Okey, bila dah tahu ada darah tinggi, and then saya punya BP pun naik banyak. So first kali bila keluar dari hospital tu, saya dapatkan itulah benda tu kan. BP monitoring. So saya letak kat rumah lah. So apa-apa hal kalau rasa tak sedap je pakai tek. So tengok bila terlebih je 14 something je, wah something wrong. Mungkin malam tadi tidur tak cukup ke apa kan. So bila dah tahu benda tu ada dengan saya, sekarang ni kalau dulu saya memang susah sebenarnya nak tidur. Malam tu saya nak tidur malam, kadang dia punya tidur malam tu pukul 4, pukul 5 tu baru nak terlelap. So bila dah tahu ada penyakit macam gini, so saya elakkan tidur lambat. Maknanya kalau ngantuk siang tu saya tahan biar betul-betul pukul 11 ke pukul itu saya paksa tidur. Set masa. Set masa biar tidur sebab mungkin saya punya time tidur dah terbalik macam tu kan. Bila kita sibuk, kita tidur tak cukup. So sekarang ni kalau boleh memang saya betulkan balik cara tidur saya. And then pemakanan kalau dulu daging memang favourite lah. So sekarang ni saya tukar. Saya cut daging sikit-sikit je. Kalau makan daging pun kalau sate pun satu cucuk makan. Lepas tu dah relax. So banyak sate ayam lah saya belasah dengan nasi impit. Bila makanan actually kebanyakannya makanan yang saya kontrol. Sebab saya ni gila makan sebenarnya. Tengok badan pun tahulah kan. So bila saya kontrol makan, and then satu lagi benda baru dalam hidup saya, dulu saya kurang minum jus buah semua. So bila kita sakit macam ni, banyak fans yang dalam Facebook, IG, macam-macam betul dia orang bagi kat saya. Bila dah nampak saya kat hospital, ada yang suruh makan
blend apple hijau macam-macam lah betul ni. dengan daun sadi, dengan peria, blend minum. Ada yang bagi kelapa muda, perah limau, agaknya bagi natural balik kan. Tu minum 3 hari direct. Itu untuk blood pressure cepat turun. Macam-macam lah. So sekarang ni saya praktikkan tu apple hijau dengan daun sadri. So 2 hari sekali, 2 hari sekali. Sedap tu gabungan apple dengan sadri tu. betul. Tapi kiranya lifestyle tu memang boleh dikatakan dah improve ataupun dah lebih baik lah daripada yang sebelum ini. So far alhamdulillah, bila kita ni tidur tak cukup, dia besok pagi tu kita bangun, dia akan tak selesa kat belakang leher, dekat bahu semua. Maknanya kita serba tak kena lah. tak serba tak kena, dan kita rest tak cukup. So bila kita tidur, time tidur kita betul kan, sebangun pagi alhamdulillah. Tak ada rasa macam leher sakit, tengkuk tak selesa kan. So bila dah macam tu, saya dah tahu bila bangun selesa je. Barulah terfikir, sebelum ni memang tidur tak betul lah aku ni. Adalah hikmahnya. Yes, betul. Konsep yang sangat menarik oleh Hachong sebab bukan sahaja dari segi pemakanan tetapi dari segi pattern tidur dan cukup tidur ke tidak tu juga memegang peranan penting. Dan bercakap pasal makanan tadi, Achong pun dah cakap daging. Esok ni Raya Haji. Kalau nak makan daging tu boleh berpada-pada lah doktor. Dan kalau tadi doktor pun ada cakap antara langkah-langkah awal untuk nak mencegahnya ialah dengan ubah rutin, lebihkan senaman dan juga pemakanan tu kena jaga. Tapi nak tahu juga adakah tekanan ni antara punca dia juga dan macam mana slowly perlahan-lahan seorang tu perlu mengubah gaya hidup dia dan insya-Allah lama-lama akan sembuh. Tekanan stres adalah salah satu penyebab tekanan darah tinggi naik. Betul tu. Sebab tu macam Achong tadi, dia dah describe lifestyle modifications yang bagus. Daripada segi pemakanan, cara tidur dan kena banyak relax lah, tenang daripada kita tekan. Saya agak teruja dengan Achong punya description tentang pemakanan tu sebab memang scientifically pun kita ada cakap pasal DASH diet kan. Itu adalah pelan pemakanan untuk menghentikan darah tinggi. Dalam pelan pemakanan tu dia cakap as general kena banyakkan makanan buah-buahan, sayur-sayuran, kurangkan makanan yang berlemak, susu rendah lemak, banyakkan ke kacang sebab tu ada lemon kat situ semua. Lemon betul. Baik. Kurangkan daging merah, ambil ikan. Memang pengambilan daging tu menyumbang kepada darah tinggi ni ke? Sebab kita nak rawat darah tinggi ni, sebab kita tahu darah tinggi kita maksudkan adalah bila tekanan darah lebih pada 140, yang bawah tu 90 kan. Tetapi ada juga, pernah dengar kan orang cakap 120, 80 baru normal. In between tu kita cakap macam pre-hypertensi. Dah kena jaga-jaga. Itu petanda lah tu. Petanda dah. So yang jaga-jaga tu kita kena lifestyle modification. Dah start lifestyle modification, maknanya tak perlu ubat sekiranya kita berjaya mengubah lifestyle kita. Sebab dengan jaga pemakanan sahaja, yang bahagian systolik tu, yang bahagian atas pertama punya bacaan darah tinggi boleh turun sebanyak 8 mm mercury. So boleh mengubah. Baik. Okey, doktor, sedikit di hujung perbincangan kita ni juga dari segi pemakanan juga mungkin doktor boleh kongsikan tentang pengambilan sodium ataupun garam. Adakah ia akan memberi kesan kepada mereka yang sudah pun menghidapi ataupun kalau orang yang kuat sangat makan garam ni berpotensi untuk menghidapi penyakit darah tinggi ni? Statement tu dah betul. Memang berpotensi untuk menghadapi darah tinggi dan siapa yang dah kena mengurangkan garam. Kita suggest lebih kurang 1 sudu kecil teh sehari. Sehari. Kalau macam masak satu hari tu 5-6 lauk, dah lebih kot satu sudu. Secubit je. Tak boleh habiskan semua lauk tu kan? Betul. Secubit lah. Jadi betul, kena kurangkan garam. Kalau dapat kurangkan daripada 1 sudu teh tu lagi bagus. 1 sudu teh tu bersamaan dengan 2.4 gram satu hari. Kalau kita rajin lah tengok dalam Achong lepas ni boleh tengok apa nutrition betul. Sodium 1436. Alamak. Itu dalam makanan segera dah ada dah. Betul. So satu hari makan tu je, jangan makan lain dah. Jadi peringatan untuk kita semua. Baik. Tekanan pun satu doktor. Betul. Depress. Kalau kita banyak sangat benda fikir, saya awal-awal saya rasa masa saya awal-awal kena tu, masa tu kita PKP. So bila diorang dah announce kita tak boleh buat persembahan terbuka, tak boleh ada expo, tak boleh ada ni, saya automatic jam. Dia cakap, habis aku nak buat apa ni? Jadi stres lah dekat situ. Pasal kita macam untuk saya, memang 100% saya cek makan dengan show, dengan expo-expo kan. So bila tak boleh, jam kepala otak.
Oh, okey. Nampaknya masa cukup-cukup mencemburui kita. Jangan stres. Okey, itu dia dah Jangan pesan. stres. Betul. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada doktor dan juga Achong perkongsian yang cukup padat dan menarik pada hari ini. Dan apa yang dapat kita simpulkan sebenarnya, berjaga-jagalah walaupun daripada usia muda mungkin sekarang ini tak nampak, penyakit itu akan datang kemudian hari. Dan harapnya anda semua penonton mendapat manfaat daripada perbincangan pada hari ini. Lebihkan sayur, lebihkan buah-buahan, kurangkan garam, jangan berlebih-lebih dalam pemakanan kita terutamanya. Baik, terima kasih banyak-banyak sekali lagi kepada Achong dan juga Profesor Madya Dr. Maisarah Jalalun Muhaili di atas perkongsian pada hari ini. Kepada anda, jangan ke mana-mana, kita akan berehat seketika, kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita hari ini. Di sebalik senyuman ini, kesakitan mendampingi hati. Oh, tak tertanggung kerinduan diri dikala berjauhan, dengannya ku sepi. Andai perpisahan ini bisa membunuh, menjauhi jarak dan waktu, tak ku rela hanya mampu mengeluh, kerana ku punya hati yang rapuh. Hadirlah kekuatan bersamamu kasih, agar tenang nurani dan jiwa. Mungkin diduga lulus sebegini, pasrah berserah padamu ilahi. Kembalikan dia, cinta sejati buat penemanku. Dikala sunyi, oh, hadirlah kekuatan bersamamu kasih, agar tenang nurani dan jiwa. Tak ku rela hanya mampu mengeluh, kerana ku punya hati yang rapuh. Hadirlah kekuatan bersamamu kasih, agar tenang nurani dan jiwa. Ingin melangkah bersamamu pasti, demimu kasih tak ku hiraukan semua. Mungkin diduga lulus sebegini, pasrah berserah padamu ilahi. Kembalikan dia, cinta sejati buat penemanku. Dikala sunyi, Itu dia Fanzi Ruji dengan lagu Hati Nan Rapuh. Apa khabar? Kabar baik, terima kasih sebab sudi menjemput saya di sini. Oh, terima kasih. Sama-sama, Bang. Boleh bakalan. Boleh, Bang. Tahu sangat orang Sabah. Orang Sabah memang pandai nyanyi, kan? Betul, memang sangat-sangat sedap. Tadi saya dengan Hawa di sebelah sana cakap, ya Allah sedapnya. Oh, terima kasih banyak. Terima kasih. Bergegar juga sebenarnya. Okey, Hati Nan Rapuh. Lagu ini ditulis oleh siapa? Berkisar tentang apa? Mungkin boleh kongsikan dengan penonton wanita hari ini. Boleh. Sebenarnya lagu ini ditulis oleh kawan saya di Sabah lah.
Edwida dan juga Cik BJ. Dan lagu ni melodi dia dikompos oleh saya sendirilah. Kira lagu ni saya punya lagu pertama, hasil ciptaan pertama saya sendiri. Single pertama ni? Ya. Wah, tahniah Ciptaan saya Fazzi. sendiri, jadi saya sangat berbangga dengan lagu ni. Sebab sendiri yang buat kan. Cerita lagu ni dia agak deep sikit. Cerita dia sebenarnya berkisar tentang seorang ibu yang terpaksa berpisah dengan anaknya disebabkan perceraian. Oh, wow. Jadi dia dalam lagu ni dia ekspres kerinduan yang teramat sangat dengan anak dia. Bila Fazzi nyanyi pun cukup sampai kan dia punya makna dia tu. Dan pastinya saya pernah dengar Fazzi nyanyi dekat YouTube. Banyak buat cover ni Fazzi. Dalam kalangan YouTubers pastinya ramai yang kenal Fazzi Ruji, tapi mungkin Fazzi boleh kongsikan dari mana dan mungkin kalau sedikit perkenalan lah kepada penonton wanita hari ini. Boleh. Nama saya Fazzi Ruji. Saya berasal dari Sabah. Saya sebenarnya berasal dari Ranau, Sabah. Oh, okey. Dan sebelum ni saya banyak menyanyi di YouTube sahaja, kira macam YouTuber, banyak cover lagu. Dan sekarang ni di bawah label Nova Music, saya ingin mengorak langkah ke yang macam arus perdana macam itulah. Okey, dan sekarang ni memang sudah menetap di Semenanjung lah. Tidak sebenarnya. Saya masih menetap di Sabah dan datang di sini dalam seminggu ni untuk buat musik video dan buat rangka promosi untuk lagu Hati Nerapu lah. Lama-lama nanti keraplah ke sini. Akan keraplah ke sini. Kalau kita tengok di YouTube pun, Judika ada buat reaksi dekat nyanyian Fazzi. Adakah Fazzi pun memang seorang peminat tegar kepada Judika? Sangat. Saya merupakan seorang peminat tegar Judika. Jadi macam bila dia bagi respon, dia komen, lepas tu dia follow lagi di Instagram. Jadi macam saya tidak boleh percaya benda ni boleh berlaku. Judika follow Fazzi. Betul. Sampaikan salam ya. Okey, kata idolakan Judika kan. Cuba nyanyi sikit lagu Judika. Apa-apa lagu saja boleh. Sikit je kita belanja penonton kita. Okey, apa lagu? Dengarlah sayangku, tiada yang lain saat ini, hanya engkaulah yang... Lupa lirik lah pula. Nervous. Gitulah sikit, bolehlah. Boleh. Tapi memang sedap sangat suara Fazzi. Adakah Fazzi memang meminati genre muzik yang sebegini ataupun masih lagi mencari-cari? Sebenarnya saya memang minat ballad, pop dan R&B juga. Tiga genre lagu ni yang memang menjadi kebiasaan saya menyanyi di mana-mana lah. Memang forte Fazzi lah. Tapi lagu-lagu lain macam rock saya ada cuba nyanyi juga. Macam tu. Tapi mungkin lebih kepada tiga genre inilah. Okey, dengan dengar suara Fazzi pun lagu apa pun boleh dibawanya. Ada apa-apa lagi perancangan masa hadapan? Masa hadapan, lepas ni kita akan promote lagu Hati Nan Rapuh. Setakat ni pembikinan music video baru sahaja selesai semalam. Dan dirancang akan dirilis di YouTube pada 8 hari bulan 8 tahun 2020. Okey, sebulan sahaja lagi. Okey, mungkin ada juga artis-artis tempatan, penyanyi-penyanyi tempatan yang Fazzi ingin bekerjasama, mungkin nak berduet ke? Kalau ada, siapakah orangnya? Kalau ada, saya suka Faizal Tahir dan saya punya idola Misha Omar juga. Saya sangat minat mereka berdua. Dah boleh bayangkan dah Fazzi dengan Kak Misha kita, Kak Mitch kita bergabung. Kalau boleh. Meletup terus. Okey, pastinya ramai dalam kalangan penonton nak tahu macam mana nak mengikuti perkembangan Fazzi di Instagram, di YouTube. Boleh kongsikan? Okey, jadi saya selalu update perkembangan terbaru melalui Instagram. Jadi boleh check out saya punya Instagram, Fazzi Ruji, FANZIRUJI. Dan kalau mau dengar nyanyi-nyanyi, cover macam tu bolehlah subscribe YouTube channel saya, Fazzi Ruji juga. Okey, terima kasih banyak-banyak Fazzi kerana bersama kita pada hari ini. Nampaknya kita dah sampai ke penghujung siaran. Betul. Kami ucapkan terima kasih kepada anda semua yang setia bersama dengan kami sehinggalah habis 1 jam ni. Okey, terima kasih sekali lagi kepada Fazzi yang sudah menghiburkan kita semua. Okey, esok saya dan juga Fiza Sabjahan akan kembali di Wanita Hari ini membincangkan tentang topik yang bertajuk berkorban apa sahaja kena betul lah dengan Hari Raya Korban esok. Selamat Hari Raya Aidiladha kami ucapkan. Jumpa Yaina dan Fiza pada hari esok. Hai. Assalamualaikum. Aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandi dia. Lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini
bijak mengatur mengurus mata wataknya. Usahawati ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini. Dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini bijak mengatur mengurus mata wataknya. Usahawati ibu istri permaisuri. Wanita hari